A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Faqala sahibus samaha Mufti Haji Sa'id bin Haji Ibrahim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Yang kedua dah. Yang kedua daripada beberapa perkara yang banyak, yakni wajib bagi seseorang itu dalam semua ibadat mereka dilakukan dengan hati yang ikhlas. Termasuk beberapa perkara yang banyak. Di antaranya yang kedua, iaitu wajib menyembah, berdoa, bertawakal dan raja hanya kepada Allah sahaja, tidak kepada lainnya lain daripada Allah. Nah, ini sebenarnya telah masuk dalam medan ilmu tasawuf dah ni. Nah, kalau istilahnya bertawakal, raja, ikhlas, itu sudah masuk dalam medan ilmu tasawuf. Lagi akhir itu khauf. Nah, apa lagi? Yang ketiganya khauf, yang keempatnya apa? Ikhlas. Yang keempatnya ikhlas. Tu. Ini sudah masuk dalam medan ilmu tasawuf dah ni. Bukan ilmu akidah dah. Tapi sangkut pautnya ialah samarah daripada ilmu akidah. Artinya kesan atau faedah daripada ilmu akidah, maka keluarlah orang panggil tasawuf. Ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Itu. Padahal bicara dia tu beza-bezalah. Karena akidah ni ialah pegangan di dalam hati. Nah, adapun tasawuf ni ialah kelakuan yang baik yang dilakonkan atau yang dilakoni, yang dijalani, yang diriyadahi oleh seorang itu di dalam hati dia. Nah, itu tasawuf. Tetapi kata Imam Ahmad Ad-Dardiri, inna nihayatat tauhidi hiya tasawwuf. Sesungguhnya penghujung bagi tauhid itu ialah permulaan bagi tasawuf. Jadi tiga ilmu tu ia tak boleh pisah sebenarnya. Tapi medan bicaranya beza-beza. Nah, kalau akidah pegangan dalam hati, kalau syariah zahir syariat, hukum halal, haram, wajib, sunat, makruh, harus. Nah,
Kalau tasawuf tu ialah bagaimanakah akhlakul karimah yang kita patut jalani, patut lakoni, patut riyadahi, mujahadahkan supaya melekat tazyin dalam diri kita. Itu. Kerana akhlak yang sebenar itu daripada hati. Bukan semata-mata kita buat-buat dengan zahir anggota kita. Kerana zahir anggota kita tu kita boleh buat-buat beberapa minit atau beberapa jam saja. Nah, kemudian lebih daripada tu akan ternyatalah perkara yang sebenarnya. Nah, tu gitu. Baik, kata dia yang keduanya wajib menyembah hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Ni pasti adalah wajib menyembah, wajib beribadat, wajib memperhambakan diri, wajib merasai diri itu sebagai hamba hanya kepada Allah Ta'ala sahaja, tidak kepada lainnya. Itu maklumlah. Tu satu. Adapun kita bekerja kepada orang, berkhidmat kepada orang, itu semata-mata zahir dunia saja. Macam kita kerja, ada bos, ada tuan kita. Macam zaman-zaman dulu ada sistem perhambaan. Dia hamba bagi sayyid dia. Itu orang panggil sayyid secara majaz saja. Secara hakikatnya tuan yang sebenar ialah Allah. Itu mesti kita kena usahakan hati kita supaya benar-benar menjadi hamba hanya kepada Allah. Jadi martabat yang paling tinggi di sisi Allah itu ialah martabat kehambaan. Sebab itulah Allah Ta'ala menyebut tentang Nabi kita beberapa kali dalam Quran sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Itu. Tuhan sebut Nabi itu ialah hamba. Dan Allah Ta'ala mengakui atau mengalu-alukan orang yang sudah sampai kepada nafsunya bertenang kepada Allah. Allah redha pada dia dan dia redha pada Allah Ta'ala itu sebagai hamba. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian ke dalam sebagai hamba-Ku. Itu. Jadi menyembah itu zahir. Zahir tubuh badan itu dipanggil menyembah, iaitu ibadah. Batin bagi ibadah atau menyembah itu dipanggil ubudiyah, kehambaan. Itu dah. Habis. Itu mestilah hanya kepada Allah Ta'ala sahaja, tidak pada lainnya. Satu. Kemudian berdoa. Berdoa ni artinya talabus syai' minal adna ilal a'la ala wajhi tadarru' bi niyatil ibadah. Talabus syai', untuk minta sesuatu. Minal adna, daripada kita di pihak yang bawah, ilal a'la, kepada mereka yang lebih tinggi pangkatnya, ala wajhi tadarru', di atas wajah merendahkan hati, biniyatil ibadah, dengan niat ibadah juga. Bahkan doa tu dia panggil ad-du'a mukhul ibadah. Doa tu ialah otak ibadah. Itu pun mesti hanya kepada Allah Ta'ala sahaja, tidak kepada lainnya. Itu dah. Adapun kita minta sesama kita, itu dia panggil iltimas. Kita minta sesama kita tu dia panggil iltimas, minta tolong sesama kita. Kerana kita sesama hamba ni tak dapat tidak, kena saling bekerjasama, ta'awun, tolong menolong. Mesti kena ada tolong menolong. Tolong buka-buka dapur tu, pasal-pasal kipas, pasal aircon, saya lambat nak sapa ni, sorang. Contoh, Kamah lambat nak sapa ni, suruh minta orang sapa dulu tu, minta tolong. Minta juga tu. Tapi adakah beribadat kepada orang tu? Berdoa pada orang tu? Tidak. Dia panggil iltimas. Gitu juga Tuhan suruh kita buat apa-apa, itu bukan mana Tuhan doa pada kita. Itu dia panggil amar, perintah. Talabus syai' minal a'la ilal adna ala wajhi takalluf. Ala wajhi ta'addub, dia panggil. Minta sesuatu daripada yang tinggi kepada yang bawah, di atas wajah nak memberati atau nak mengajar adab. Itu dia panggil amar, perintah. Contoh seperti Allah Ta'ala perintah kita hamba, suruh semaya, suruh puasa, suruh tutup aurat dan sebagainya. Ataupun kita suruh anak kita. Kita ini ibu bapa, lebih tinggi pangkat daripada anak. Maka kita suruh tu bukan makna minta doa dia,
Mana kita amar, kita perintah pada dia. Tu. Jadi doa ni tidak boleh yang kepada yang lain, hanya kepada Allah Ta'ala sahaja, tidak kepada lainnya. Dua. Kemudian bertawakal. Apa tawakal? Ini tawakul. Siqatul qalbi ala Allah. Mana percaya hati kita tu hanya di atas Allah Ta'ala saja. Hati kita tu kena percaya di atas Allah Ta'ala. Kerana perintah Allah Ta'ala. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakullah, mana percaya hatilah kalian di atas yang hidup tidak mati. Kita percaya hati di atas yang hidup akan mati. Percaya pada boh, percaya pada saing kita, percaya pada gaji kita, percaya pada untuk kita nego tiap-tiap bulan. Percaya pada apa lagi? Ikutlah. Percaya hati kita tu tidak hanya pada Allah, tidak hanya pada Allah. Capu bau. Ini menunjuk kata bahawasanya kita tu belum benar-benar hamba yang khalis, hamba yang Allah Ta'ala pelicing ke hati kita tu masih wallah barang selain daripada Allah. Ini masuk ilmu tasawuf ni, kecil lagu ni. Masuk ilmu tasawuf ni, bukan ranah ilmu akidah. Ranahnya ilmu tasawuf ni. Bertawakul ke apa ni. Percaya hati di atas Allah Ta'ala. Kalau lah kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali, dia bawa beberapa banyak cerita-cerita para wali-waliullah, auliaillah di dalam meriadahi ruhaniyah mereka supaya bersifat dengan tawakul. Riadah ruhaniyah, bukan riadah jasmaniyah. Kita riadah jasmaniyah lah, jogging, naik basikal, apa semua tu Riadah ruhaniyah. Satu orang tu waliullah, bila dia nak keluar musafir di rumah, tiba-tiba syaitan menghinggapi dalam hati dia, berbisik. Kalau kamu ikut jalan biasa, jalan kampung, susahlah kamu nak makan, nak minum, nak berhenti R&R, tak ada. Orang pun jauh daripada kampung manusia, orang ramai tak ada. Jalan yang tidak dilalui oleh orang ramai, orang musafir lain pun tak lalu jalan tu. Baik mu lalu jalan highway ni, R&R banyak. Orang musafir pun banyak. Kalau ada masalah apa, bocor tayar ke apa, lapar ke apa, mudah orang ramai boleh jumpa, boleh minta tolong. Tengok. Jadi syaitan itu berusaha supaya hati itu percaya kepada siqah di atas masih Allah, barang selain daripada Allah. Maka seorang wali tadi tu dia mujahadah, dia lawan. Mana? Dia bersumpah, demi Allah, aku tidak akan lalu jalan biasa yang dilalui oleh musafir. Aku akan lalu jalan yang tidak dilalui oleh orang musafir. Dan aku tidak akan makan selagi mana makanan tu tidak masuk dalam mulut aku. Ya sumpah gitu. Maka dia pun lalu jalan biasa, gelap gelemak, zulumat, tak ada orang. Tiba-tiba dalam perjalanannya ada kafilah. Kafilah mana rombongan lah, rombongan musafir juga. Lalu jalan tu. Sudah dia kata jumpa dengan orang lah. Takut hati ni jadi percaya pada ni siqah, tawakul kepada orang tersebut. Mana ada rombongan ni, boleh minta tolong. Minta air kau sikit lah harga dia tu ni. Atau ada roti-roti kau boleh makan sikit. Jadi oleh kerana tak nak mujahadah, riadah ruhaniyah dia supaya tidak siqah di atas selain daripada Allah. Siqah tu hanya pada Allah Ta'ala saja. Dia pun guling, rebah, guling daripada kuda dia. Sembunyi. Sembunyi. Tiba-tiba takdir Allah Ta'ala, rombongan kafilah yang tersesat masuk jalan kampung tu pun tengok, lihat, nampak satu orang laki-laki duduk menerak di atas pada pasir tu. Fok dia pun berhenti. Ingat kau pesel lah. Kata barangkali ni sesak tak jumpa cari jalan keluar ni. Bekalan-bekalan tak ada, air tak ada, makanan tak ada. Mari kita bagi air ke dia. Bila nak bagi air, nak bagi makanan, dia perapak bibir mulut. Dia perapak mulut. Orang nak buka mulut dia, nak suap air, nak suap makanan, tak boleh. Kuat ni, apa benda ni? Akhirnya saya kata tak apa, kita ambil pisah, kerak, putus ni. Baru kita boleh suap air, suap makanan. Dia tak mati, tak pesel, dia buat lolok-lolok. Bewak kerah itu. Akhirnya orang pun ambil pisah,
nak belah bibir dia. Bila nak belah bibir dia pun ha suka dia dak tu ni. Suka dia. Terkejut orang. Gila kata. Yang orang ingat kau dia gila dah. Dia kata aku tidak gila. Sebenarnya dia pun cerita balik. Bila cerita tu orang kafilah tu limpala. Jadi aku tak akan makan selagi mana makanan itu tak masuk dalam mulut aku. Tuhan tak suap dalam mulut aku. Jadi orang kafilah tu pun suap sendiri dalam mulut dia. Dia tak suap. Yuk. Buat tangan duk gini. Jadi itulah cara, beberapa cara lah kita kata tu. Banyak lagi cerita yang Ghazali cerita lagi kitab Minhajul Abidin dia. Orang dulu-dulunya bermujahadah nak lawan syaitan nafsu. Yang cuba-cuba untuk menyeleweng hati seorang itu supaya tidak percaya di atas Allah Ta'ala. Percaya di atas barang selain daripada Allah Ta'ala. Ni masuk dalam ilmu tasawuf dah ni. Bicara seperti ni. Macam kita orang awam ni, memanglah kita tu pun bertawakal di atas Allah Ta'ala. Tawakul kita tu tidak sepenuh-penuhnya. Pasal dalam hati kita tu ada lagi kita bergantung barang selain pada Allah. Mana? Bergantung kepada kebijakan kita, kepandaian kita, kehebatan kita dalam menyusun strategi. Keilmuan kita, macam-macam kita bergantung tu. Itu menunjuk kata kita tu tidak sepenuh-penuhnya tawakul hati di atas Allah Ta'ala. Bergantung dengan gaji kita, dengan keuntungan bisnes kita. Tu bergantung barang selain pada Allah tu. Tapi adakah syirik masuk neraka? Tidak. Tak. Kerana kita orang awam ni orang yang lemah. Tapi adakah mustahil kita boleh mencapai tahap seumpama tawakul para awliya illah? Tidak mustahil. Harus saja kalau kita mujahadah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mana-mana orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjuki mereka tu pada jalan kami. Syaratnya kena mujahadah. Kat kita malah nak mujahadah ni. Tu malah nak mujahadah. Jangan salah faham pula konsep tawakul. Ada orang salah faham. Mana? Meninggal tarkul ikhtiar. Tinggal terus ikhtiar. Tu silap. Jadi kereta dia tu, dia start enjin, dia letak anak koci di kereta dia, dia letak koci apa. Dia kata, pasal apa ni? Tak mati enjin ni. Duk biar kereta. Tak apalah. Allah Ta'ala ada. Kita percaya ke Tuhan lah. Dia jaga. Sudah-sudah semaya tu, tengok ada kereta. Tak boleh itu. Tak ada mutu. Tak boleh itu. Kita kena kunci. Kena mangga, kena jaga, kena ikhtiar. Tetapi jangan pula hati kita tu percaya di atas kunci, di atas mangga solek yang kita buat tu, jangan. Percayanya hanya di atas Allah Ta'ala. Gitu. Rumah kita nak tinggal, kunci dah. Kuncilah. Pakai loceng pula, pakai CCTV pula tu. Tapi hati kita jangan percaya di atas kunci, mangga solek, CCTV tu. Percaya di atas Allah Ta'ala. Itu dia. Tapi kalau orang tu dia tak mengaji tasawuf, memang jadi gitulah. Dia percaya dengan mangga dia, dengan kunci dia, dengan alat kelengkapan apa dia ikhtiar. Jadi bila berlaku bila orang berlaku pencuri nak mencuri tak dapat mencuri. Dia kata tengoklah kau guna kunci lagu mana. Tengok. Dia tak ada Allah dah. Ada Allah dah. Dia kata, alhamdulillah selamat wujud. Allah tak ada jaga rumah aku tak kena curi. Tak ada dah. Kata, tengok kau guna kunci mahal tu. 1,000 tu tepuh. Khusus. Tu curi tak boleh masuk lah rumah. Kan jadi gitu. Jadi gitu. Dalam hati tu. Kecek mulut gitu tak apalah atas secara adat. Tapi memang biasanya kita orang awam tu hati kita akan jadi gitu. Contoh anak-anak kita SPM tu. Ni SPM kan? Paling keluar Rizak, cemerlang. Kata hebat anak awak cemerlang. Dalam hadir ni. Lah aku habis berapa ribu bayar gitu Isya. Khusus anak kayak gitu. Kayak kita tu percaya di atas ikhtiar kita. Itu orang panggil kurang tawakul. Tawakul ni mesti di awal, di tengah, di akhir. Bukan di akhir saja. Ni silap juga kita orang faham.
Ada orang duk kita kena usaha wak kerja ini susun strategi apa sudah dah usaha, barulah Allah akbar mai ajak, ya Allah aku berserahlah padamu ya Allah. Kayak gitu. Salah tu. Tawakul tu di awal usaha, di tengah usaha, di akhir usaha. Dan usaha tu menghasilkan atau tidak menghasilkan natijah matlamat yang kita nak, tetap kita thiqatul qalbi ala Allah. Tetap percaya hati kepada Allah Taala. Nah, orang nak dapat projek. Nah, dia usaha ke buat kita kerja, nah, melobi, nah. Semaya hajat jumpa ustaz tu email, tolong Ustaz, mai hajat Ustaz, ni projek besar ni ni. Dia ikhtiar lah. Ikhtiar kok zahir, kok batin ikhtiar. Tapi kalau tak ada tawakul, ini bahaya. Bawa bahaya. Takut bimbang nanti tak redha. Nah, tak sabar. Kalau orang tu tawakul ala Allah, di awal dia buat ketahijah. Dia percaya dah di atas Allah Taala. Mana siqatul qalbi ala Allah? Mana? Dia percaya di atas Allah Taala. Kalau ini rezeki dia dapat. Kalau ini bukan rezeki dia tak dapat. Awal-awal lagi dia tawakul lah. Dia hanya ikhtiar, hanya berusaha. Usaha makhluk hamba ni tidak memberi bekah. Kan maklum dalam ilmu akidah kayak gitu. Nah, kudrat kita hanya ikhtiar, hanya kasab waliktisab, usaha baik, usaha buruk. Iradat kita hanya ikhtiar. Pilih. Qudratullah lah yang menjadi, iradatullah lah yang menentu. Kayak gitu. Jadi di awal tu dia kena ikhtiar, kena tawakul dah. Di awal apa? Di awal usaha tu. Duk buat kita kerja tu dia kena tawakul dah. Adalah hati ni. Kalau ini rezeki memang ada pada ilmu Allah ke, iradat Allah Taala tentu dah dapat. Kalau tak dapat, siqatul qalbi ala Allah. Gi naik turun, melobi ni. Siqatul qalbi ala Allah. Sehinggalah dapat. Bila dapat, alhamdulillah. Nah, memang benarlah hak ni bahagian hak Tuhan tentu dah rezeki aku. Alhamdulillah. Kayak gitu. Sebab siqatul qalbi ala Allah, tawakul tadi tu. Kalau tak dapat, tak lulu, boleh orang lain projek tu. Alhamdulillah. Tenang je hati, sabar, redha. Barangkali bukan ni rezeki aku, ada rezeki lain lagi. Siqatul qalbi ala Allah. Nah, kerana Allah Taala Maha mengetahui apa yang baik, yang terbaik untuk aku. Kerana Allah Taala Maha kasih pada aku. Nah, seorang doktor yang tahu tentang pesakit tu, bahaya dia dah ni. Pesakit, doktor pakar yang nak kebaikan daripada pesakit dia. Betul tak? Dia tahu pesakit dia ni kalau minum air Coca-Cola, Coca-Cola sedap tak? Air gas, sedap Tapi kalau dia minum, habis dia ada penyakit barah hati ke apa, mati dia tu. Maka dia tak bagi. Jangan minum ya. Jangan. Ni, minum air ni, air halia, bau busuk apa bau obat. Adakah doktor tu nak menyakiti pesakit tu? Dia tak bagi benda pesakit tu. Pesakit tu nak minum air Coca-Cola. Nak doktor, air apa ni? Bau gini. Saya nak air Coca-Cola. Kalau doktor yang jahat kan, minumlah. Mampusmu. Bukan mampus aku ya. Tapi kalau doktor yang baik, dia tahu bahaya mudarat. Dia tak bagi. Adakah kita fikir tak baginya doktor tu kepada pesakit tu minum air Coca-Cola tu makna apa punya doktor lah nak balas dengan pesakit gitu lah. Bodoh tu orang tu lagu tu. Kita lalu di hospital, masuk hospital, tengok doktor duk kejung dengan misi dia pesakit. Suruh minum obat, nak duk balas dengan pesakit. Pesakit tu tak nak minum Coca-Cola, doktor tak bagi, suruh minum obat pesakit dia. Kita pun teruk punya doktor ni. Tu nak bunuh pesakit ni. Gitu ke? Gitu ke pendapat kita? Kalau gitu pendapat kita teruk tu, kita punya pendapat tu. Kalau orang cerdik mesti kata, Masya Allah, begitu sekali doktor ni berjuang untuk nak menyembuh, mengobati pesakit tu. Saya sungguh doktor ni ke pesakit tu. Ya, dia tahu. Teruk ni kalau minum air ni. Betul? Nah, ataupun seorang bapak yang kasih pada anak dia. Nah, anak dia ada penyakit. Nah, mana tak boleh makan buah tu, tak boleh makan makanan tu. Dia tak bagi makan. Adakah dia benci pada anak tu? Dia hantar kepada tok guru hak tegah.
Dia tak atas aku tok guru hak lembek-lembek ni. Dia cari sekolah, sekali madrasah, cari tok guru hak bengi-bengi, hak misak, belipak gitu. Nah, hak tegah, hak rotai. Ha. Nah? Ha. Lepas tu, nah. Apa nama ni? Ha. Suruh pergi bekal pula waktu bik darah. Sakit tak? Sakit. Nah, sebab anak sihat dia tu. Nah. Anak dia tak ambuh. Adakah kita rasa bapak tu nak menzalimi anak, nak menjahati anak gitu? Dah. Apa bapak dia buat gitu pada anak dia? Pasal bapak dia tahu apa yang terbaik untuk anak dia. Supaya anak dia tidak berterusan sakit, dia tak bagi makan. Supaya anak dia jadi manusia yang berguna, dia hantar pada tok guru yang tegas, yang menterbiah dia. Supaya anak dia sihat tu ada, maka dia bawa pergi bekal, keluar darah-darah kotor. Nah, walaupun anak dia tak suka, anak dia anak dia benci, tak suka bapak aku ni apa. Adakah kita nak tahu bapak dia tu kedekut, tak bagi apa anak dia nak? Tak. Bapak dia tu kerana kasih lah dia buat gitu. Tengok. Ini kalau orang tawakul. Nah, orang tawakul tu di awal, di tengah, di akhir. Siqatul qalbi ala Allah senantiasa. Gitu. Tu tawakul. Nah. Jadi bila tak dapat, kita pun Allah. Sabar. Nah, kita telah diganjari pahala di atas usaha kita dan sabar kita. Dan barangkali ada rezeki yang lebih baik untuk kita. Nah, yang Tuhan tak bagi pada rezeki kita ni. Bukan rezeki kita ni, rezeki orang lain ni. Kita percaya gitu, selamat kita. Nah, kita tak luput. Tak luput apa? Tak luput pahala. Tak luput ganjaran pahala, tak luput syurga. Kalau tak ada tawakul, sudah. Mana Tuhan buat gini saya ni? Sudah, dia marah ke Tuhan pula. Saya usaha penat-penat. Saya buat kertas kerja tak tidur malam. Nak submit projek ni. Saya lobby orang tu, lobby orang ni. Bagi tok guru ni semaya hajat, duit, wak kenduri ke apa. Nah, pasal apa tak boleh ni? Sudah, dia marah Tuhan. Tuhan ni lemah ke? Tuhan benci ke aku ni? Sudah lah. Sudah lah. Tak ada reda dah lah ke Tuhan. Tak ada sabar lah. Tak ada taslim lah. Bukan tak puas hati pula dengan ketentuan Tuhan. Dengan Tuhan gapo hak Tuhan tentu. Projek tak dapat. Pahala luput. Berdosa nah pula. Menyakit pula dah. Ada? Tak berdosa apa tu? Tak puas hati dengan Tuhan. Nak lawan Tuhan pula. Ada ni. Habis. Ini tajuk tasawuf ni sebenarnya kita kena ngaji kita tasawuf lah. Tapi tak ada arah pun. Kita baca lah. Kita tulis kan. Ada? Dan rojak. Rojak. Ia buat kerungan mengharap sesuatu. Rojak ni hanya kepada Allah Ta'ala sahaja, tidak kepada lainnya. Mana apa rojak? Rojak ni artinya harap. Apa makna harap? Ma qaranahu amalun, dia panggil. Benda yang kita nak diserta dengan amal. Ni pun tajuk tasawuf ke? Tajuk tasawuf juga. Bukan tajuk ilmu akidah. Nah, rojak ni tajuk sifat-sifat mahmudah. Tawakul, sabar, redha, taslim, rojak. Tu semua tu orang panggil sifat mahmudah. Sifat-sifat yang dipuji oleh syarak, yang disuruh oleh syarak supaya kita bersifat dengan sifat tersebut. Antara lain ialah rojak. Apa rojak? Ma qaranahu amalun. Barang yang kita nak tu disertakan dengan amal. Tu. Kita nak syurga. Nah, nak syurga tak? Nak Kau tak rasa syurga weh? Ibu-ibu nak masuk syurga tak? Nak tak? Anak tanya, syurga ada berapa tingkat? Sudah. Kata nak masuk syurga. Syurga ada berapa martabak, tak tahu? Syurga ada berapa? 8. Apa nama syurga? Cuba. Apa syurga? Syurga pertama apa nama? 2 apa nama? 3 apa? Ingat tak? Lagi? Sudah, tak ingat lah. Kalau kayangan haid, perdana haid, ni hak haid itu dia tahu belaka. Ini kawasan Datuk Tan Seri ni Ustaz. Maha umur sini. Ini taman ni masya-Allah moden sungguh tak. Tahu belaka. Tapi kalau syurga kita kata kita dakwa kita nak masuk tu, apa nama? Tahulah syurga Firdaus ya kok. Kita duk biasa dengar Firdaus sebab anak dia pun nama Firdaus. Waktu tu dia duduk ingat ke Firdaus tu.
Nah, macam mana kita kata kita nak masuk syurga? Nah, syurga Firdaus, syurga Aden, syurga Ma'wa, syurga Khuldi, syurga Qarar, syurga Naim, syurga Salam. Nah, tu nama-nama syurga. Tu. Kita nak tak masuk syurga? No. Tapi kalau tidak disertakan dengan amal, tu dia panggil bukan rojak, bukan harap. Nah, bukan mengharap, bukan harap. Tu dia panggil umniyatun. Dia panggil apa? Angan-angan mak jening saja. Nah, macam kita nak kaya lah. Nak kaya, nak jutawan. Tua tidur, bangun, makan, berak, tidur. Bangun, makan, berak. Tak ada kerja, usaha, menego, apa tak ada. Agak-agak orang panggil jadi jutawan apa? Nah, duduk atas pohonnya juga. Gula rokok, duit isap rokok pun duduk kaya. Jutawan. Orang panggil angan-angan mak jening tu. Nah, angan-angan mak jening. Dapat jadi jutawan yang itu? Dapat? Tak dapat. Dapat syurga dengan tidak beramal ibadah. Dengan tidak taubat daripada maksiat. Dapat? Tak dapat. Tetapi memanglah masuk syurga ni kaya dengan rahmat Allah, Ustaz. Iya, tapi rahmat Allah nak turun. Bagaimana? Kalau tak ada ibadat, tak ada sabab. Nah, rahmat tu musabab. Sababnya ibadat. Dan ibadat ni kita tak tahu hak mana satu hak Allah Ta'ala terima. Ada orang Allah Ta'ala terima ibadatnya apa? Sedekah ataupun buat baik pada menatang, macam Imam Ghazali. Nah, duduk dengan nulis tu, talak hingga di hujung pen dia. Maka dia pun jatuh kasih pada lalat tu. Berhenti sekejap, tak gerak, biar lalat tu minum dulu. Sampai kenyal lalat tu barulah lalat terbang, dia pun gerak. Kerana tu Tuhan terima. Tahu apa kita? Tuhan terima hak mana satu? Nah, pasal tu kita tak boleh tahkir, tak boleh merendah-rendahkan apa-apa sahaja amal ibadat taat orang tak boleh. Kita tak tahu hak mana satu hak Tuhan terima. Nah, Allah sedekah seria ya. Oh, tak lagi ni tengok aku ni belebok jatuh 50,000 tu sedekah. Ke banyak. Hak Tuhan terima hak mana? Tak tahu. Nah, barangkali dia RM1 tu ikhlas. Memang RM1 tu ya duit yang ada. Lain tak ada lah. Memang tak ada sungguh. Tapi kerana ikhlas sungguh. Tak apalah RM1 ni jatuh ke surga ni. Mudah-mudahan dapat sehat aku akhirat esok. Nak makan pun tak ada dah aku ni. RM1 ni ya duit yang ada. Nah, tak ikhlas tu. Hak jatuh RM50,000 tu sejuta lagi adalah bank tu. RM50,000 tu supaya RM5 je bagi munya. Kita tak tahu mana sebab Tuhan terima. Kayak gitu. Ada orang Tuhan terima dengan sebab tauhid dia je. Pegangan dia je. Amal i'tiqadi mana? Amal ni apa? Amal jawarih, amal lisan, amal hati, amal juga. Akidah ni beramal. Sebab tu sahabat tanya, "Ayyul a'mali afdal ya Rasulullah?" Apakah amal yang paling banyak sekali pahala ya Rasulullah? Al-imanu billah, beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah nak beramal mana? Ada? Makcik tu sedang beramal iman pada Allah tu. Mana? Duduk gitu. Ada satu kelakuan khusus beriman dengan Allah. Tak ada amal hati tu. Jadi iman tu pun amal. Nah, tapi ingat pula ada juga perkara-perkara yang boleh menyekat atau membatalkan orang panggil rahmat Allah Ta'ala. Dengan ibadat kita tadi. Ada? Tu. Seperti apa adalah hadis Arba'in Nawawiyah. Nah, seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ada perempuan jiran kami ni, dia semaya sunat banyaklah sepanjang malam. Siang hari puasa semua. Bukan isni khamis saja, tak kira puasa sunat ke apa puasa. Sedekah pun banyak ya Rasulullah. Muka dia orang kaya, dating ke? Nah, tapi wa fi lisaniha syai'un ya'zi jiraniha. Tapi ada pada lidah dia sesuatu yang menyakiti jiran dia. Di mana perempuan ya Rasulullah? Kalau akhirat Rasulullah kata, hiya finnar. Dia dalam neraka. Ai illam yatub, kalau dia tak taubat lah maksudnya. Nah, illam yatub tu Nabi tu ayat. Saya tak tambah.
Ulama tambah, maksudnya dalam syarahnya. Dia dalam neraka kalau dia tak taubat. Kan banyak tu ibadat tu. Semaya sepanjang malam. Ada? Ibu-ibu semaya sepanjang malam. Puasa siang hari, sepanjang masa. Rejab Syaban lebih hari ni. Ada? Puasa tak? Sedekah banyak, juta-juta, gitu. Masjid orang semacam ni tak payah orang lain lah. Saya, berapa juta nak? Gitu. Ada? Ada. Tak ada nak lawan lah dengan perempuan, tak ada. Tapi fi lisaniha syai'un ya'zi jiraniha. Tapi ada pada lidah dia perkataan yang menyakiti jiran tetangga dia. Berahi popek-popek dia weh. Berahi bawa mulut. Tengok orang tu, pergi kecek dengan tu, duk jemur kain pun. Tengok dia. Popek. Habis gitu ya pahala. Habis gitu. Ada? Ni dia jaga-jaga. Jadi tanya sahabat dia di mana kalau akhirat esok ya Rasulullah? Hiya finnar. Dia dalam neraka tu kalau perangan lagu tu sama. Ai illam yatub. Lah kalau dia tak taubat. Sebaliknya seorang perempuan itu ya Rasulullah, jiran tetangga kami juga. Semaya hanya 5 waktu ya. Tu pun kalau tak uzur, kalau uzur mari hit ke apa tak semaya. Mana boleh semaya haram. Puasa pun hanya Ramadan ya. Sedekah pun hanya susu masak segelas ataupun satu lukmah, satu semamah daging, semulut daging. Ada kita nak sedekah gitu. Ada pokok kita. Bubus sorak ketu daging. Orang nak jiwi ke cik lehamu tu, sedekah. Gabriel ni mau. Tu seketu daging cik ni dia dah. Ada pokok kita sedekah itu? Tak ada, mana miskin sangat orang ni. Miskin sungguhlah. Tapi tak ada pada lidah dia menyakiti jiran tetangga dia Rasulullah. Dia di mana? Laisa fi lisaniha syai'un ya'zir. Tidak ada pada lidah dia sesuatu yang menyakiti jiran tetangga dia. Hiya fil jannah. Dia dalam syurga kalau dia istiqamah. Akan takdir. Kalau dia istiqamah sampai mati dia gitu. Dia dalam syurga. Mana rahmat Allah tak turun. Tak putus. Tu. Jadi jangan artinya gini. Artinya yang kita hanya berlomba waktu tambah amal ibadat banyak saja. Semaya beratur rakaat, puasa setiap hari, sedekah banyak-banyak. Tapi hak membatalkan pahala yang menyekat rahmat Allah tak, kita tak menghindari. Jadi juga itu. Mana seperti kita bubuh susu tu banyak, sebelanga kita bubuh. Tapi kita tak cara orang lain nak letak racun ke apa, ikutlah. Capu sekali itu. Jadi apa susu? Boleh minum tak? Tak boleh. Tu walau nampak putih tapi ada bahayanya. Ada bahaya dah. Habis itu firman Allah Azza wa Jalla. Habis. Jadi kita rojak ni maksudnya apa? Kita nak janjian baik daripada Allah disertakan dengan amal ibadat, mana ikhtiar usaha kita beramal ibadat. Kita tak nak kepada janjian buruk Allah, maka kita sertakan dengan ikhtiar usahanya taubat, tinggal maksiat dan sebagainya. Itu Allah tak sebut. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Firman Allah Azza wa Jalla, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin. Gitu dah. Gitu. Wala tad'u min dunillah. Jangan kamu asal tad'u ni mana jangan kamu seru, tapi seru sini makna jangan kamu mengibadatkan, mana kamu menyembah. Jangan kamu menyembah, memuja, mengangkat sesuatu selain daripada Allah tu seperti Allah Taala. Itu mana gitu. Wala tad'u min dunillahi. Jangan kamu menyembah, jangan kamu memuja selain daripada Allah Taala. Yakni seperti Allah Taala. Jangan. Kan kita kan boleh kita pun puji Allah tak puji juga orang betul. Puji. Pandailah awak ni masak, pandailah awak jahit baju, bijaklah awak ni, sedaplah suara, kan? Puji juga. Tapi kita tahu kita puji tu hanya
apa yang dikurniakan oleh Allah kepada dia. Bukan makna dia lah pemilik mutlak kebaikan yang kita puji tadi. Makna kita puji itu bukan menyamatarafkan dia dengan Allah. Bukan. Nah, kita puji itu hanya secara majaz. Sama juga kita menyeru. Tolonglah lehawe, tolonglah buat ni, tolonglah. Seru tu. Kita seru. Bini kita supaya buat nak nasi ke apa. Seru juga, tapi kita tahu bahawasanya kita seru tu bukan makna kita ibadat ke bini kita menyembah dia, bukan. Hanya sebatas ikhtiar saja. Tolonglah doktor, anak saya sakit ni. Kayak gitu. Orang sakit. Tolonglah doktor. Kalau tak boleh langsung enggak? Nyanyilah. Kalau tak payah pergi doktor, ya Allah gitu. Kayak kita pergi doktor tak? Sakit ni, anak accident ni. Ni patah kaki ni, berdarah leceh ni. Tolonglah doktor, obatlah anak saya doktor, operate lah. Tolonglah doktor. Kita minta tolong doktor tu. Adakah ketika tu syirik kita? Dah. Minta tolong tak? Minta tolong. Tapi kita tidak menyamakan minta tolong kita dengan minta tolong Allah. Hanya minta tolong kepada doktor tu sebatas ikhtiar usaha. Isnad majak saja. Sandarkan orang panggil pertolongan tu kepada doktor. Sandar secara pinjaman saja. Yang menolong sungguh Allah. Kayak gitu. Tu jadi sebab tu wala tad'u min dunillah, jangan kalian menyeru, menyembah, memuja selain daripada Allah sama seperti Allah tu jangan. Kalau menyeru, memuja selain daripada Allah tak sama seperti kita memuja Allah, menyeru Allah. Tu bukan kita mensyirikkan Allah. Kita hanya ikhtiar saja. Tolonglah doktor, sakit ni. Tolonglah ustaz, semaya ajaklah anak saya ni macam mana tahu nah. Tolong dok lalu nah. Tok cikgu ya sepak lagi dah sini. Tolonglah ustaz. Tolonglah ustaz. Tolonglah tok guru. Tolonglah ni minta tolong. Ustaz boleh buat apa? Ustaz tu ke? Boleh ubah anak awak tu jadi malaikat tu gitu? Tak boleh juga. Dia pun minta tolong Allah Taala juga. Pak kita minta tolong dengan dia tu. Majak saja, pinjaman saja. Tak sama dengan kita minta tolong, ya Allah tolonglah aku ya Allah. Tu minta tolong sungguh. Makna dalam hati kita iktikad Allah lah yang menolongi. Adapun kita minta tolong doktor tadi, bukan kita iktikad doktor yang menolong kita, bukan. Tu maknanya kita tidak menyamakan minta tolong kita selain pada Allah tu sama seperti Allah. Itu tak apa tu. Tak apa tu, tak ada tu. Selain daripada Allah tu mala yanfa'uka wala yadurruka. Yang tidak boleh memberi manfaat akan dikau dan tidak boleh memberi mudarat akan dikau. Memang makhluk boleh beri manfaat mudarat? Tak boleh. Memang tak boleh. Yang memberi manfaat dan yang memberi mudarat hanya Allah. Wal fi'lu fit ta'siri laisa illa lil wahidil qahhar jalla wa ala. Perbuatan yang memberi manfaat mudarat, memberi bekas, memberi kesan itu tidak adalah ia hanya pada Allah. Tapi kita kena ikhtiar usaha, Karena Allah Taala ada yang Allah melakukan secara adat sunnatullah dan ada yang mencarikan adat. Memang ada mencarikan adat. Kebiasaan aksiden mudarat dah. Mudarat. Adakah kita iktikad lori dengan kereta besi sama besi inilah yang memudaratkan antara satu sama lain. Sebab tu jadi kepek. Gitu. Dah. Allah yang melakukan pada hakikat. Yang memberi mudarat, mati orang tu, cop pala orang tu, gapo semua. Berdarah leceh, pesel ke gapo. Pada hakikat Allah. Memang betul. Pada Allah. Tapi kita kena ikhtiar. Berhati-hati memandu. Jaga undang-undang. Kayak gitu. Kita hanya sebatas ikhtiar je. Ada orang nak memang turun daripada rumah dah niat dah. Saja aku bawa kereta biar aksiden, hatu lebu ada gitu. Biar tak sapa ke tempat aku nak tuju ada gitu. Tak ada. Tanya orang aksiden tu, dia nak dah aksiden. Dia pun tak mampu. Dia pun bawa kereta tu cerumak slow, nak sigena tu, bukan setakat sigena waktu ambil tangan pula ni. Tapi kalau dia nak berlaku aksiden, berlaku tak? Berlaku. Pasal perbuatan yang memberi manfaat mudarat itu hanya perbuatan Allah. Perbuatan kita hanya ikhtiar aja. Selamat. Bermakna Allah yang menyelamatkan.
Perbuatan Allah yang menyelamatkan kita. Kita hanya mengusaha supaya selamat. Pak accident bermakna Allah yang mentakdirkan perkara tersebut berlaku. Walaupun kita usaha nak selamat, tak selamat. Kalau Allah Ta'ala tentukan lagu tu dah. Kayak gitu. Tu. Ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Selain pada Allah tu, barang yang tidak boleh memberi manfaat akan dikau. Dan tidak boleh memberi mudarat akan dikau. Inilah jadi masalah besar ni. Sehari-hari hidup kita kan, air memberi manfaat pada menghilangkan dahaga. Kayak gitu. Nasi memberi manfaat pada mengenyangkan. Sayur gapo ni ada vitamin C gapo memberi manfaat pada kayak gitu. Dah kalau tak ada memberi manfaat Ustaz, tak usah makanlah Ustaz. Nangis kecek lagu tu. Tak jadi. Dah Ustaz atau tak ada memberi manfaat. Ini kita cakap ni ranah akidah. Bukan ranah adat. Hukum adat tu tetap kena berjalan, tapi kenapa hukum adat sah menyalahi. Sah menyalahi, maka vitamin, maka tapi tetap kena kanser. Ada. Doktor pakar. Makan ni jaga ni, makan yang sihat-sihat, diet apa semua-semua. Tak makan kedai-kedai restoran Thailand ke apa, makan buku takut. Takut kena kanser ke apa penyakit-penyakit tidak berkualiti dia punya masakan dia tu. Begitu sekali usaha, tapi kena juga. Kena kanser ke? Sudah. Nak kata apa? Hak ni pula makan tu membantai saja apa saja dah dia ni. Tak ada patang apa. Patang jumpa, bukan patang makan, patang jumpa makan ni. Makan semata. Sehat molek-molek, tak ada sakit apa. Nak kata apa? Tuhan yang penyakit. Tuhan yang menarik penyakit. Itu lagu tu. Tapi kita tu kena usaha. Tapi jangan kita bergantung pada usaha kita. Jangan. Apatah lagi kita mengiktikadkan usaha kita lah memberi manfaat dan memberi mudarat. Itu takut jadi syirik. Tu lepas dah kita bahas dulu. Ingat. Fa in fa'altah, maka jika mengerjalah oleh engkau. Mana akan demikian itu? Mana? Menyeru selain pada Allah, menyembah selain pada Allah, minta tolong selain pada Allah, memuja selain pada Allah, sama taraf seperti Allah. Syirik itu. Tu. Apatah lagi dengan mengiktikadkan selain daripada Allah tu memberi manfaat mudarat. Aircon memberi manfaat pada sejuk, air memberi manfaat pada hilang dahaga, makanan memberi manfaat pada mengenyang. Kenderaan memberi manfaat pada menyampaikan. Kalau duduk lagu tu bahayanya. Kalau tak reti hukum akal, hukum adat, takut dia pergi ingkar kekuasaan Allah Ta'ala. Itu lagi bahaya tu. Sebab tu Tuhan kata, Subhanallazi asra bi'abdihi tu. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Yang telah memperjalan malamkan dengan hamba yang di tengah malam. Bapa Tuhan kata, Maha suci. Tak kata Alhamdulillah. Kata tasbih, Subhanallah, Subhanallazi. Pasal, kalau kita iktikad Allah tidak berkuasa membuat perkara yang menyalahi kebiasaan adat yang Allah Ta'ala jadi, itu makna kita mengiktikad Allah Ta'ala tu lemah. Adat zaman Nabi sebulan pergi sebulan balik daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Nabi pergi bukan sebulan, bukan sehari, bukan seminggu, bukan semalam. Tepat Nabi tinggal tu, tinggal haba tubuh panas badan Nabi tak habis lagi Nabi balik dah. Nabi balik dah, siapa? Nak kata apa? Harus tak pada akal? Tak harus juga tak mah. Tak harus pada akal, tak ada akal. Harus tak pada akal? Harus. Harus pada akal. Yang mustahil itu pada adat. Jangan kat mah tukar hukum akal, hukum adat tu. Yang mustahil itu hukum adat. Pada adatnya mustahil lah. Tapi hukum adat sah menyalahi. Pasal yang menjadi itu Allah. Pada akal harus. Lepas tu Abu Jahal kata gila, mana ada ni orang pergi Palestin sebulan pergi, sebulan balik. Mau gimana? Palestin semalam. Lepas tu pagi-pagi duduk dengan kami dah. Gila tak terima dengan akal. Tak terima dengan akal Abu Jahal. Pasal dia tak berakal. Abu Bakar As-Siddiq dia terima akal yang cerdik. Pasal Allah yang buat. Kalau Allah tak mampu nak buat gitu. Lo ni orang Mekah pergi Palestin ada sebulan. Ada sebulan. Ada dah. Dulu tu nenek moyang kita pergi Mekah 6 bulan naik kapal layar. Lo ni ada pergi orang pergi Mekah 6 bulan dah.
Berapa je? 8 je. Harus tak pada akal? Harus tak pada akal? Harus. Kalau Kak Amah boleh jumpa tok nenek moyang Kak Amah mula, kalu dak sini. Tanya balik tok nenek, cerita aku tok nenek moyang mula. Toknya zaman cicik ni, Kak Amah cicik dah sini. Kak Amah cerita, zaman cicik ni pergi Mekah, 8 je lah. Kalau tok nenek moyang Kak Amah mula pegangan ahli sunnah wal jamaah, akidahnya kukuh, kuat. Boleh reti beza hukum akal, hukum adat. Ia je best lah. Pelik apa? Benda gitu pelik cucu aku. Macam tak reti Tuhan boleh buat semua segala perkara. Benda mungkin gitu. Benda jaiz pada akal gitu. Tapi kalau tok nenek moyang Kak Amah tak kuat akidah ahli sunnah jamaah, duk tukar taki lagi akal dengan adat. Akal dengan adat ni duk tukar taki. Tak boleh nak selarah. Tak betul lagi antara hukum akal dengan hukum adat. Tak reti nak beza lagi. Bila Kak Amah cerita, toknya zaman cicik ni pergi Mekah 8 je. Hoi! Apa cerita kamu ni? Cicik aku gila dah lah. Mana ada orang pergi Mekah 8 je? Cemun ni bulan belaka. Tak ada orang pergi 8 je. Mengarut cerita Doraemon apa ni? Allah, cicik aku kelai ubat batuk apa jadi gila lagu ni. Sudah. Pasal dia tak reti hukum akal hukum adat. Dia tak tahu hak ni bulan tu adat aja. Hukum adat sah menyalahi pasal Tuhan Maha Kuasa. Kayak gitu. Pada akalnya harus. Kalau tidak sebab politik dulu ada projek kereta api laju daripada Singapura masuk Johor straight sampai ke Bangkok lalu ke Perlis. Kayak gitu betul tak? Sekarang ni nak tanya. Ada tak daripada Johor ke Perlis lalu jalan darat jangan kapal terbang jangan. Lalu jalan darat. Sejak ada. Berapa je daripada Johor ke Perlis? Naik kereta jalan darat. Berapa jam? Biasa. Tak ada ibu-ibu asal Johor ada. Kau biasa pergi ke Perlis. Lebih kurang 10 jam deh. 10 jam. Kalau ada kereta api laju itu orang Johor nak pergi Perlis sejam. Pelik tak pada akal? Pelik tak pada akal? Tak pelik. Allah, Kak Amah ni pelik sama pada akal. Pelik tak pada akal? Pelik tak? Mustahil tak pada akal benda tu? Nanti perbuatan manusia. Maknanya Allah Taala tak ada kaitan apa-apa tu. Mana bukan Allah Taala buat tu? Molek Kak Amah. Allah Taala duduk gini biar manusia buat gitu. Mana bukan Allah Taala buat gitu. Tak ada satu perbuatan dalam kerajaan Allah selain daripada perbuatan Allah tu tak ada. Semua perbuatan Allah. Ada hak lalu kuk tangan tukar, ada yang tak lalu kuk tangan tukar. Langit bumi ni perbuatan Allah hak tak lalu kuk tangan tukar. Kapal terbang, kereta Ford kita, kereta Honda kita, Myvi kita tu perbuatan Allah juga. Tapi lalu kuk tangan tukar. Ada made in Malaysia, made in China, made in Japan, made in Amerika, made in USA. Tu made in tu majak je tu. Majas. Hakikat siapa? Ingat Kak Mah, kita duk ngajak akidah ni. Tak boleh khotel dah kita ni. Kalau kena week sungguh akidah. Kena sentiasa mengulang. Tapi memang ngaji ilmu akidah tu gitu. Dia kena sentiasa mengulang ni. Soal jawab supaya benda tu tahqiq cerak. Kalau saya seorang duk kecek ngongeng. Lepas tu, hak duk bawah tu ngangong. Tidur, faham tak faham apa pergilah. Cukup boleh aku boleh duit gaji. Tak ada pasal lah tu. Baik seorang ngajar. Kita ngajar akidah ni supaya betul akidah. Cuma kita nak mati dengan ni. Nak mati dengan akidah ni. Bukan nak tanya man rabbuka, nak jawab Allahu Rabbi, bukan hafal. Dengan akidah kita duk pegang ni. Siapa yang memberi manfaat? Siapa yang memberi mudarat? Siapa yang mengerjakan? Siapa yang membuat? Siapa? Pelik tak tadi? Kalau orang Johor nak pergi ke Perlis saja. Pelik tak pada akal? Pelik tak pada akal? Tak. Pada adat je pelik. Hukum adat sah menyalahi. Itu kena main betul-betul, uli betul-betul hukum akal, hukum adat. Jangan tukar antara hukum akal dengan hukum adat tu. Jangan. Sebab tu kalau saya tanya Kak Amah terima tak dengan akal? Orang makan nasi 10 pinggir tetap lapar, tak kenyang-kenyang. Pada akal, bukan pada adat. Terima tak pada akal? Tu baru betul jawapan. Sebab apa terima? Sebab
Allah yang memberi kenyang. Ha, senang. Cuba orang tak ngaji hukum akal hukum adat. Kalau tanya, terima tak pada akal? Makan nasi 10 pinggir, tetap lapar, tak kenyang-kenyang. Dia kata, tak terima Ustaz. Kayak jawab itu. Pasal apa tak terima? Banyak tu 10 pinggir Ustaz, 2 pinggir pun kenyang dah. Ha, pasal apa 2 pinggir jadi kenyang dah? Ha, pasal banyak sangat tu. Pasal apa banyak jadi kenyang? Ha, dia nak jawab jadi bengah lah. Ha, jawab nasi beri kenyang ke kafir aku ni. Ah, sudahlah. Tapi jawab apa yang jadi gitu? Nasi beri kenyang. Ada sore jawab gitu. Masa saya ceramah Isra Mi'raj baru ni di Masjid Muhammad Al-Fatih. Apa? Tentera di Sento ni. Jadi duk tanya askar tu, "Ha, pasal apa terima? Pasal apa tak terima dengan akal? Makan nasi 10 pinggir tetap lapar, tak kenyang-kenyang." Banyak dia kata. Pasal apa banyak tak terima? Pasal dia nak jawab tu ragu-ragu belum. Pasal nasi wih kenyang ya. Astagfirullahalazim, berani betul dia seorang berani. Kalau orang lain tu dia tak berani dah. Kalau orang hak jahil sekalipun, hukum akal hukum adat ni, dia tak berani dah. Dia rasa macam tak kena ya ni. Nasi wih kenyang. Tapi memang kenyang, makan 2 pinggir pun kenyang. Tapi tu nak kata dia bengong antara akal dengan adat tak boleh beza. Melainkan saya tanya Kak Amah, terima tak pada adat makan nasi 10 pinggir tetap lapar, tak kenyang? Ha, jawab. Pada adat. Tak terima. Tak terima lah pada adat. Mana terima? Pada adat kat 2 pinggir pun kenyang. Nah, pada adat je mustahil. Tapi hukum adat sah menyalahi. Pasal yang memberi kenyang itu bukan nasi. Allah. Jangan kata 10 pinggir. Habis segala beras padi ni datang muka bumi kita telan. Kalau Tuhan tak bagi kenyang, tak kenyang. Nah, habis segala air kita seduk, kita minum. Kering habis air laut. Tuhan tak bagi hilang dahaga. Tak hilang dahaga. Kayak gitu. Ha, kerana perbuatan yang memberi berkah tu hanya Allah. Ha, ya. Boleh kena main semua tu. Akal ada. Kena beza. Jangan tak beza. Ha. Sesa. Ada lagi gapo Tuhan nak ubah pada adat, hukum alam yang kebiasaan berlaku. Harus. Harus saja. Sekarang ni naik kapal terbang daripada Kuala Lumpur ke Kelantan, sejam. Betul tak? 45 minit. Sikit lagi kalau ada alat pula, hak manusia boleh cipta secara majak je, hak mencipta tu manusia, hakikat yang mencipta sengaja siapa? Allah. Ingat sama-sama lagu tu dah. Jadi kalau sikit lagi ada pula kenderaan baru. Tak tahulah. Helikopter, roket, kapal terbang ni hak biasa dah. Takut gapo lagi ada pada ni. Sejenis. Masuk tu klik mata siapa? Mana kita tahu? Mungkin kita tak tahu. Betul tak? Bukan sejam, 1 minit, 1 saat, sekelip mata. Terima tak pada akal kita? Terima. Pelik apa? Apa yang nak pelik? Inilah akal orang mukmin. Sebab itulah mukjizat, irhas, karamah, maunah, semuanya ulama definisi amrun khariqun lil adati, bukan lil akli. Perkara yang mencarikan adat, bukan mencari akan akal. Akal tak tercari pun. Akal yang mukmin ni luah. Tak tercari pun. Lega, luah. Sebab tu bila Abu Jahal kata, "Hei Abu Bakar, Abdullah bin Abi Quhafah. Hei Abdullah bin Abi Quhafah. Apa mu nak percaya kau cerita saya Muhammad ni? Gi Masjidil Aqsa semalam, bagi-bagi ni duduk dengan kami dah. Nak percaya? Inni la usaddiquhu bima huwa ab'adu min zalika. Aku mengiyakan Nabi lebih pada tu aku percaya lagi. Lebih pada Isra Mi'raj aku percaya lagi. Nak kata apa? Itu akal orang mukmin. Luas. Tapi kalau akal orang kafir dan orang hak mukmin dah tapi duk pening akal dengan adat ni. Jadi bengong. Sebab tu masa peristiwa Isra Mi'raj tu orang hak mukmin dah hak duk pening. Senyap, tak berani nak kata apa. Ya ke ni? Nak kata dak Nabi, nak kafir ke? Nak tu ni. Nak kata ya, mana ada ni orang pergi semalam begini. Semua orang pergi sebulan balik. Sebulan balik. Mana ada orang pergi sebulan lagi. Hak pergi sebulan lagi tu tak berhenti RNR mana-mana tu, pecuk kuda daripada Mekah ke Palestin, tak berhenti mana-mana. Siapa? Sebulan lagi tu. Tak ada orang pergi gitu. Pak, klik lalu jadi 2 bulan dah. Ada orang pergi cak, pergi nego, pergi duduk gapo ke ziarah ke. 2, 3, 4 bulan balik pula. Sebulan pula nak balik.
Nengung. Hak mukmin dah tu nengung. Ke kafir ke tak percaya dah dia ni. Hak kafir pun Abu Jahal tu, Abu ni bapak Jahal ni bodoh, bapak bodoh. Pakai selalu dah lah. Gila cerita Muhammad ni. Hak sebelum ni boleh terima lagi. Hak ni makin gila. Sudah. Nah, ni akal dia ni tak betul. Sebab tu kata Imam Haramain, "Faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli fahuwa laisa bi'aqili." Siapa tak reti hukum akal yang tiga, mesti pada akal, tentu tidak pada akal, boleh jadi pada akal, terima pada akal, maka orang ni pada makna tak ada akal walaupun nampak seperti berakal. Mana orang gila tak nampak gila. Itu bahaya. Dunia ni kalau gila tak nampak gila bahaya dah. Apatah lagi urusan agama itu. Jadi usahakan supaya kita boleh beza akal dengan adat. Akal dengan adat supaya kita boleh beza. Lagu mana nak beza? Belajar hukum akal, hukum adat biar betul-betul kita faham. Kemudian jangan tinggal bahawa wal fi'lu fit ta'siri laisa illa lil wahidil qahhar jalla wa ala. Selesai. Sebab tu pasal ekon sejuk. Ini pada adat ya. Pada adat. Sebab tu etika dah. Di sisi kita pasang ekon, Allah jadikan sejuk, pada adat sah menyalahi. Kayak gitu. Tu dalam pegangan kita tu. Di sisi kita pasang lampu, Allah jadikan cerah, pada adat sah menyalahi. Gitu. Bapa di sisi, bukan dengan ekon. Allah tak memerlukan alat untuk menjadikan musabab. Bahkan sebab dan musabab Allah yang menjadi. Ekon dan sejuk Allah yang menjadi. Nasi dan kenyang Allah yang menjadi. Air dan hilang dahaga Allah yang menjadi. Ubat dan sehat Allah yang menjadi. Allah tak memerlukan ubat nak bagi sehat. Cuma di sisi usaha pada kita je. Maka ubat. Kena usaha. Jangan buat apa? Hamlah. Tak payah ubat-ubat. Tu hari sehat jangan. Makan ubat. Tapi etika apa etika? Di sisi kita makan obat, Allah jadikan sehat. Pada adat sah menyalahi. Memang hukum adat sah menyalahi. Sebab tu kita makan ubat, ada tak sehat? Ada. Tak sehat-sehat. Ni batuk ni. Lebih 3 minggu, 4 minggu lah. Mujur sampai giliran ni ada suara. Hari tu batuk tak ada suara tu. Habis ubat tau. Ubat cak ibu dan amak, cak kepala, cak kelapa, cak kepala, cak gajah, cak gapo. Habisnya telah ubat batuk. Tak sembuh-sembuh. Ada kita nak pergi bakar kilap ubat batuk? Ada? Sakit demam makan Panado. Kontainer Panado. Tak sehat-sehat. Pergi bakar kilap Panado? Tak ada sebab kita orang mukmin. Kita etika dah. Di sisi kita makan Panado saja, Allah jadikan sehat. Pada adat sah menyalahi. Pada adat sah menyalahi mana? Makanlah banyak pun kalau Tuhan tak bagi sehat, tak sehat. Kayak gitu. Ingat baik tu. Ingat baik tu. Tapi jangan pula kita kecek gitu. Mana? Kak Amah, mari makan nasi. Allah Ustaz. Kak Amah baru je tak dimakan nasi lemak. Di sisi Kak Amah makan nasi lemak, Allah jadikan kenyang, pada adat sah menyalahi. Tak usah kecek gitulah. Kalau tu cerita iktikad dalam hati. Kecek ni tak apa. Lah Kak Amah, mari makan nasi Kak Amah. Kenyang dah makan nasi 2 pinggir dah nasi kabu. Ustaz. Tak apa gitu, tak apa. Kecek tu pada adat aja. Tadi Kak nampak Kak Amah demam Mana nampak sehat dah. Tahulah makan ubat Panado ni cabut penyakit. Tak apa. Tak apa kecek gitu tu kecek ya. Adat dia panggil. Jangan pula tadi nampak Kak Amah demam tadi nampak sehat dah ni. Allah Ustaz tak tahulah. Di sisi Kak Amah makan Panado 2 biji, Allah jadikan sehat, pada adat sah menyalahi. Allah. Panjangnya kecek apa lagu tu. Tak usah kecek benda tu. Ilmu akidah ni pegelah hati ya. Hak dalam hati kita tu nak gitu dalam hati. Hak mulut ni tak apalah, kecek pada adat je. Kenyang dah makan nasi 2 pinggir. Mari kawan aku lapar ke? Tak makan nasi gapo lagi hari ni. Jadi sandarkan kenyang, ada makan nasi, sandarkan lapar, tidak ada makan. Kayak gitu. Tu semua tu hukum adat, ribatul adi. Ribatul adi. Hukum adat ni kan ribatul adi. Mana? Ikatan adat. Ribatul wujud bil wujud, ribatul wujud bil adam, ribatul adam bil wujud, ribatul adam bil adam. Mana? Ikatan ada dengan ada dengan tiada, tiada dengan ada, tiada dengan tiada. Ada makan, ada kenyang. Tiada makan, ada lapar. Tiada ada makan, tiada lapar. Tiada makan, tiada kenyang. Semua tu ribatul adi, ikatan adat. Ikatan adat ni sah menyalahi, sah. Tu dah. Barulah kita ni jadi orang mukmin sungguh.
Kalau tidak kak baca hadis akhir zaman orang mukmin makan zikir. Nah, makan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kenyang. Kayak gitu. Ayut ta'am ya jrizalika biz zaman ya Rasulullah. Sahabat tanya. Dah dajah pergi segala gandum, beras semua dajah hak pergi. Nak makan nasi semulut, nak makan roti sekeping, semua kena beri mai dajah. Tuhan, patut orang mukmin makan apa dia Rasulullah? At-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid yajri zalika bit ta'am. Pada akal terima tak? Terima. Itu kalau gitu bunyi ada kata do. Terima tak pada akal? Terima pada akal. Pada adat saja mustahil. Kau ada tak ni? Ada? Alhamdulillah, punya. Nah, la ilaha illallah, la ilaha. Punya dah. Tak payah jamu gawa. Ada ya? Tu ada adat ada lah. Tapi hukum adat sah menyalahi. Jadi apa hak Nabi royak kita boleh terima tak? Boleh terima pada akal kita. Nah, api yang besar dicapak dengan manjanik Nabi Ibrahim masuk dalam tu. Tak terbakar, selamat, sejuk selamat. Pada akal terima tak? Terima. Jangan tak terima Ustaz. Mana ada api gitu. Kita kena sikit jadi dapur. Tengok ni bekok kita mau dah ni. Tu cik tu makcik tu tak reti hukum akal hukum adat tu. Nah, silap hari boleh ingkar mukjizat Nabi. Para Nabi. Ingkar mukjizat tu kufur. Ingat baik. Ingkar karamah tu fasik mubtadi'. Ingat baik. Tu kita bimbang tu. Apa gak Ustaz duk sungguh sangat hukum akal hukum adat ni. Lah akidah. Silap hari boleh takut kufur. Takut baca Quran, tengok mukjizat Nabi tu, mukjizat Nabi Ibrahim masuk api selamat. Apa cerita Doraemon pun ni? Kapil lalu dah tu. Jangan main-main. Mana ada ni? Api kita kena sikit dapur itu bekok gitu mu. Apa mau tak boleh percaya cerita dongeng ni. Kita hak duk dengar ngajar gini mungkin dak. Ramai tu hak duk luar lagu tu. Pemikiran. Sungguh? Ramai. Tolak Quran. Yang agama-agama tahu. Bahailah, Abraham lah, macam-macam je ni. Ada. Orang Melayu kita. Pas saya baca, tak logik ni. Ini cerita-cerita ni tak logik dengan akal saya. Padahal tak logik pada adat, bukan tak logik pada akal. Dia tak reti akal dengan adat tu beza. Nampak? Kat mana nampak tak? Apa kepentingannya membezakan hukum akal dengan hukum adat. Besar bahaya dia kalau tak boleh beza. Besar bahaya dia. Ingkar mukjizat, ingkar Quran, ingkar hadis, kafir. Wala'iyadzubillah min zalik. Kufur selalu. Ingkar karamah, fasik mubtadi'. Tu tengok. Habis. Fa in fa'alta, maka jika mengerjalah oleh engkau akan demikian itu maknanya. Fa innaka idzan, maka sesungguhnya engkau pada ketika itu, pada ketika engkau menyeru selain pada Allah, meminta tolong selain pada Allah, memuja selain pada Allah, menyembah selain Allah, sama seperti Allah, ketika itu engkau tu minaz zalimin, termasuk setengah daripada orang yang menzalimi diri sendiri. Nah, habis itu. Dan firman Allah Ta'ala wa'alallah. Jadi tadi itu dalil bagi wajib menyembah. Gitu dah. Kemudian dan firman Allah Ta'ala wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang sebenar ayatnya gini. Fatawakkalu 'alallahi in kuntum mu'minin. Sepatut ayat gitulah. Tapi dak. Tuhan kata ni wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ada beza tak makna dia? Ada beza. Itu dipanggil at-taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra. Mendahulukan perkara yang sepatut berada di belakang. Sepatut wa 'alallah tu duduk belakang. Fatawakkalu duduk depan. Dia punya ayat gini. Fatawakkalu, maka hendaklah kalian bertawakul, maka hendaklah kalian percaya hati 'alallah, di atas Allah Ta'ala, in kuntum mu'minin, jika benar adalah kalian tu orang beriman pada Allah. Suatu ayat gitulah. Tapi dak. Sekarang ni wa 'alallahi fatawakkalu, terbalik tadi. Dia panggil yufidul hasra. Apa yufidul hasra? Memberi makna hasar. Bunyi makna dia gini.
dan hanya di atas Allah Ta'ala sahajalah. Itu makna hasar. Sahajalah. Tidak pada yang lain. Kalian hendaklah percaya hati. Dia jadi makna hasar. Macam kita baca tafsir tu lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat hak kebiasaan gini. Na'buduka wa nasta'inuka. Itu ayat biasa. Tapi tak ada orang baca gitu, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ka na'buduka wa nasta'inuka. Na'buduka wa nasta'inuka. Ada gitu. Ada macam itu. Quran kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ka tu hadut belakang. Mai tak depan. Sebab tu na'buduka. Kami menyembah engkau wahai Allah. Wa nasta'inuka. Kami meminta tolong kepada engkau wahai Allah. Sekarang dak dah. Bukan makna gitu. Iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau sahajalah. Tidak pada yang lain. Kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada engkau sahajalah kami minta tolong. Tidak pada yang lain. Itu dia panggil hanyalah, tidak. Hasar dia panggil. Hasar. Sangka. Bahasa kita apa dia kata? Makna hasar ni. Bahasa Melayu kita ni. Sangka. Tersimpan. Yang belakang tu payah nak sebut. Bahasa nak moden, nak boleh orang-orang KL Lumpur masa maju ni faham lah. Payah sikit. Tapi gitulah. Tapi faham dah tu dah. Mana gitu. Jadi macam ni ya. Kalau fatawakkalu 'alallahi in kuntum mu'minin. Maka hendaklah kalian percaya hati di atas Allah, kalau kalian tu benar-benar orang mukmin. Tu biasa. Tuhan tak kata gitu. Wa 'alallahi fatawakkalu. Dan hanya di atas Allah Taala sahajalah, tidak pada lain. Tu. Sahajalah, tidak pada tu makna hasar. Tersimpan, tersangka. Itu dah. Sahajalah, tidak pada lain, kalian hendaklah percaya hati. Jika kalian benar-benar orang mukmin. Habis. Itu seolah-olah dalil bagi tawakkul. Suratul Maidah ayat 23. Kemudian dan firman Allah Ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah. Itu yarju rajaan. Ini seolah-olahnya dalil bagi rojak. Dalil bagi rojak yang disebut di atas tadi lah. Wah, kita berhenti situ boleh deh? Apa? Boleh tak? Pak nak pergi ke tanah pondok je. Dan firman Allah Ta'ala innal ladzina amanu. Ada soalan kalau ada? Sebelum kita tutup doa, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Yang mana kemah raga. InsyaAllah. InsyaAllah. Apa? Takut salah. Takut tanya tu salah tu. No, tak salah. Tapi salah dalam ngaji tak apa. Tu lah panggil Tuhan apa dosa tu innama taubatu 'alallahi lillazina ya'maluna su'a bijahalah summa yatubuna min qarib. Nah, jadi macam mana? Tasawuf. Kok ni tak pening sebenarnya tasawuf ni. Hak tadi, kita duduk berdialog tadi, hukum akal keadaan tu bukan tasawuf. Tu akidah. Tasawuf ni paling tak penimpala sekali tasawuf. Sebab dia rojak, tawakul, ikhlas. Dia orang panggil sejuk gitu ya. Dia hak sakit kepala ni kalau tauhid usuluddin anu main peruh hukum akal, hukum adab. Orang panggil apa? Dia ilmu ma'qul dia panggil. Ilmu hak menggunakan logical akal. Itu ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu usuluddin. Ilmu tauhid. Dia menggunakan logical akal. Sebab tu dia sakit kepala. Kalau ilmu tasawuf, dia hati. Dia tak sakit kepala. Dia hati. Ya biar gitu ya. Faham tak secara. Kalau nak faham kita sendiri kena riadah mujahadah.
Malam yazuk lam yadri, ya gitu. Nah, siapa yang tak rasa dia tak reti. Dan nak rasa kena usaha mujahadah, dapat benda tu kecat baru dia rasa. Jadi ilmu tasawuf dia bukan sakit kepala, dia sakit hati. Ya gitu. Kalau ilmu usuluddin tu baru sakit kepala. Denyuk kepala. Apa dalil yang menunjukkan Allah mesti ada? Tidak ada Allah tentu tidak. Ada alam ini, baharu alam ini, imkan alam ini. Mana? Cuba waktu istidlal. Sudah. Tu sakit kepala tu. Sebab apa kita kata dalil yang menunjukkan mesti ada Allah Taala ialah baharu alam ini. Pasal apa makna baharu? Apa makna baharu? Al-mawjud badal adam. Ada kemudian tak ada. Dulu alam ni tak ada. Sekarang baru ada. Tahu di mana alam ni dulu tak ada? Kita ada pada alam, dulu pada alam. Kau kita je tahu ke alam ni dulu tak ada? Tak juga. Berubah. Al-alamu mutaghayyirun. Alam ini berubah. Pagi, petang, siang, malam, hujan, panas, kemarau. Al-alamu mutaghayyirun. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Tiap-tiap berubah. Tu pasti baru. Itu main akal. Tu sakit kepala. Jadi ilmu tauhid, ilmu akidah tu sakit kepala. Ilmu tasawuf tu sakit hati je dia. Jadi sakit hati kita. Sebab tu kalau ngaji tasawuf, dengan tok guru tasawuf, sakit hati, rasa nak jerit, rasa gitu. Tu tasawuf. Tak ada salah deh. Apa yang berlaku? Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.